إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح أزواجه وذريته وأصحابه التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روح أنبياء المرسلين وأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين وإلى روح مشائنا ومعلمنا وآبائنا وأمهاتنا وإلى روح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa ala alihi al-adhhar wa asbil ahyar. Wa sallim tasliman katsira. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika arhamar rahimin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah malam ini saya dapat hadir sekali lagi bersama-sama dengan tuan-tuan dalam program bulanan saya di sini. Dan untuk mengisi masa pada malam ini saya mulakan dengan kata-kata Imam Ghazali mengenai amalan membaca Quran. Tapi tidaklah saya nak menjelaskan pandangan beliau panjang lebar, cuma sebagai mukadimah saya ingin memetik kata-kata beliau mengenai amalan membaca Quran yang kadang-kadang kita banyak yang tak faham, sehingga kita tidak mengutamakan apa yang lebih utama dalam membaca dan memahami Al-Quran. Kata Imam Ghazali, kalau seseorang itu memahami satu ayat Quran sehingga dia dapat faham dan dapat mengamalkannya, itu adalah lebih baik daripada seorang yang membaca Quran khatam 2 kali. Tapi jangan salah faham, lepas ini nanti jangan ada yang tinggalkan baca Quran. Membaca Quran itu diperintah, memahami kandungannya itu juga diperintah. Cuma apa yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali, dia nak menekankan, kadang-kadang kita terkeliru, kita baca Quran siang malam tidak mau memahami. Jadi tujuan Imam Ghazali, selain daripada kita baca Quran seperti biasa, fahamilah ayat-ayat itu, kerana memahami ayat itu lebih utama, lebih baik lagi. Itu yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali. Dan membaca Quran ni sebenarnya adalah merupakan asas amal yang kelima dalam Islam. Beliau berpendapat bahawa asas amalan dalam Islam ni ada 10. Membaca Quran ni menjadi perkara yang kelima. Tapi sebagaimana yang saya sebutkan tadi, saya tidak mau menguraikan tentang perkara yang berkait dengan baca Quran. Cuma itu saja sebagai mukadimah. Jadi berdasarkan kepada kata-kata Imam Ghazali, nasihat beliau ini yang sangat berharga, maka marilah pada malam ini kita fahami
semintas lalu, satu ayat yang selalu kita baca dan kita tumpukan fahaman kita kepada satu kalimah di dalam ayat ini, iaitu ayat yang terakhir di surah Yasin yang selalu kita baca. Tapi mungkin kita tak pernah ambil pusing apa makna ayat ini, apa makna kalimah yang terdapat dalam ayat ini, dan apakah kaitannya, apakah kepentingannya dalam agama kita ini. Saya yakin setiap kita hafal ayat terakhir di surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Bila kita sampai ayat itu lega kita. Habis baca Yasin. Hingga tahlil. Lepas tahlil kita nak makan kalau kenduri arwah. Tapi lah sayangnya bertahun-tahun kita tak pernah memahami. Lebih lagi kalau kita sampai mati dulu tak pernah memahami ayat yang selalu kita baca. Maka maha sucilah Allah yang di dalam genggaman kodrat iradahnya. Biyadihi itu maknanya, makna asalnya ialah tangan Allah. Maka maha sucilah di tangan Allah, yang di tangan Allah, yang di tangannya. Tangan itu maksudnya ialah kodrat dan iradahnya. Maka maha sucilah Allah yang di dalam kodrat dan iradahnya. Kodrat iradahnya ini sifat-sifat dia, antara sifat-sifat dia. Malakut kulli syai'in, tiap-tiap sesuatu. Jadi Allah terangkan bahawa sesuatu kejadian Allah itu ada malakutnya, dan malakutnya itu berada dalam genggaman atau urusan tadbiran qudrat dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Di sini tuan-tuan, kita tengok ada 3 kalimah yang penting. Yang pertama biyadihi, yang kedua malakut, dan yang ketiganya kulli syai'in. Tadi saya terangkan biyadihi itu ialah kodrat dan iradahnya. Selepas kodrat dan iradahnya ini ialah kalimah malakut. Inilah yang kita nak fahami pada malam ni, ialah kalimah malakut. Kalimah yang ketiga ialah kulli syai'in. Orang-orang sufi menjelaskan biyadihi, iaitu sifat-sifat Allah itu alamnya ialah alam Jabarut. Bila disebut alam Jabarut ialah alam sifat-sifat Allah, alam yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. Maknanya makhluk tidak ada di situ. Yang maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selepas alam Jabarut ini, barulah alam yang Allah ciptakan, iaitu alam malakut. Barulah alam yang Allah ciptakan, iaitu alam malakut. Alam malakut ni kita tak nampak dengan mata kepala kita, kerana gaib daripada pandangan mata kepala kita. Tapi wujud, ada, diciptakan oleh Allah. Selepas alam malakut ini barulah kulli syai'in, iaitu tiap-tiap satu kejadian di alam nyata ini. Jadi kulli syai'in itu alamnya ialah alam mulki. Mulki min lam kat
mim lam kat mulkin atau mulkun. Kalau ada alif lamnya al-mulku atau al-mulki. Jadi sifat-sifat Allah yaitu qudrat dan iradahnya, misalnya alamnya ialah alam jabarut. Ini istilah yang digunakan oleh orang-orang sufi untuk menyenangkan kita memahami hubungan antara Allah dengan makhluknya. Jadi selepas alam jabarut ini, iaitu alam sifat-sifat Allah, alam malakut. Alam malakut ni alam gaib yang tak boleh dilihat oleh mata kepala kita, tak boleh dirasa oleh panca indera. Yang kalau kita gunakan tafsiran ayat yang lain, ayat yang pernah saya terangkan dulu, Allahu nurus samawati wal ard. Jadi alam malakut itu alam nur semata-mata, ya? Bukan alam benda. Nur. Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah yang menciptakan nur segala kejadian di langit dan di bumi. Jadi alam malakut itu ialah nur. Dia bukan alam benda. Sebab itulah Imam Ghazali menafsirkan roh itu dengan nur. Kata Imam Ghazali, roh ialah nurun latifatun rabbaniyatun. Roh itu ialah sejenis nur yang Allah ciptakan, yang sangat rahsia, dibangsakan kepada urusan Allah semata-mata.